5. Fakta menarik kumpulan gangster Yakuza Jepun. Kumpulan gangster Yakuza Jepun bukanlah sebuah nama yang asing di kalangan masyarakat Jepun secara khususnya dan masyarakat dunia secara amnya. Mereka adalah organisasi sindiket yang terancang dan dijalankan secara profesional. Walaupun dilihat sebagai organisasi jenayah, Yakuza adalah antara organisasi yang disegani di Jepun. Sedangkan kerajaan Jepun pun mengiktiraf Yakuza sebagai satu organisasi perniagaan. Kenapa organisasi Yakuza ini mendapat kehormatan yang tertinggi di Jepun? Mari kita rungkai melalui sejarah zaman Jepun. Yakuza bermaksud 893, iaitu kombinasi permainan kad Jepun Oichukabu yang hampir sama dengan permainan kad blackjack. Dengan jumlah keahlian yang melebihi 120,000 orang, Yakuza dijalankan secara profesional dengan organisasi yang terancang. Idea penubuhan kumpulan Yakuza bermula dari zaman Edo di Jepun, iaitu dari tahun 1603 sehingga 1868. Tidak dikenali dengan nama Yakuza pada waktu itu, kumpulan gangster ini dikenali dengan nama Tekiya, iaitu kumpulan yang melakukan jenayah seperti mencuri dan merompak. Selain itu, terdapat juga kumpulan penjenayah Bakuto yang merujuk kepada kumpulan yang melakukan aktiviti perjudian dan peminjaman wang haram. Pada asalnya, ahli-ahli kumpulan ini terdiri daripada masyarakat kelas rendah yang berniat untuk melindungi ahli di dalam masyarakat mereka dan menentang kerajaan pada waktu itu. Disebabkan populariti mereka di kalangan masyarakat kelas rendah, mereka mampu untuk memperluaskan kuasa mereka sehinggakan mereka menjadi satu ancaman yang besar buat kerajaan. Berikutan dengan itu, kerajaan Edo pada waktu itu kemudiannya mengakui organisasi Tekiya dan Bakuto ini dan mengiktiraf ketua kumpulan ini dengan gelaran Oyabun ataupun ketua dan membolehkan dia membawa pedang samurai, satu keistimewaan terhadap seseorang individu pada waktu tersebut. Struktur organisasi kumpulan Yakuza ini diadaptasi melalui konsep tradisional Oyabun dan Kobun, di mana ketua Yakuza Oyabun dianggap sebagai ayah dan Kobun dianggap sebagai anak, dan mereka berpegang kepada prinsip Jingi, bermaksud keadilan dan tugas, yang membawa kepada kesetiaan dan hormat. Perang Dunia Kedua. Semasa Perang Dunia Kedua, organisasi Yakuza semakin kekurangan ahli disebabkan ramai antara mereka yang menyertai perang. Namun begitu, populariti kumpulan ini naik mendadak selepas Perang Dunia Kedua. Banyak kisah yang dipopularkan melalui seni penulisan rakyat Jepun yang menceritakan tentang kehebatan Yakuza. Contohnya, bagaimana seorang Yakuza mengambil seorang budak sebagai anak angkat apabila dia ditinggalkan ibu bapanya, ataupun bagaimana kebanyakan seorang ahli Yakuza menjadi ahli sejak zaman sekolahnya lagi dan berjaya hidup dengan bahagia. Cerita-cerita berikut adalah penyumbang kepada penerimaan yang positif masyarakat terhadap kumpulan tersebut. Hukuman. Antara hukuman yang dikenakan kepada seorang ahli Yakuza adalah dengan memotong jari kelingking sendiri dan menyerahkan jari tersebut kepada ketua. Ini diharuskan apabila seorang Yakuza melakukan kesilapan. Namun begitu, hukuman pemotongan jari ini juga kadangkala bertujuan untuk menggantikan hukuman yang lain seperti hukuman bunuh. Secara langsung memberikan peluang kedua kepada ahli tersebut. Hukuman yang lain termasuk seppuku, di mana seorang ahli Yakuza yang didapati melakukan kesalahan berat diharuskan untuk membunuh diri mereka dengan menikam perut menggunakan samurai pendek. Terdapat cara khas untuk melakukan seppuku dengan betul supaya mereka mati dengan cepat. Tato. Tato adalah sesuatu yang tidak asing bagi ahli Yakuza. Ia adalah sebagai satu simbol di mana setiap gambar dan seni tato dilukis berdasarkan personaliti ahli tersebut. Tato-tato Yakuza ini bukan sahaja terhad di bahagian tubuh badan tetapi juga sehinggakan kemaluan. Ahli Yakuza membuat tato menggunakan cara tradisional iaitu dengan cara manual menggunakan batang bulu dan bukannya secara moden kerana mereka percaya dengan kesakitan yang mereka alami itu menunjukkan mereka berhak mendapatkan tato tersebut.
keluarga. Walaupun organisasi ini dikenali dengan Yakuza secara amnya, namun begitu Yakuza terbahagi kepada keluarga yang berbeza. Antara 3 keluarga Yakuza yang paling terkenal ialah keluarga Yakuza yang mempunyai ahli yang terbanyak, Yamaguchi Gumi, yang ditubuhkan pada tahun 1915. Keluarga Yakuza kedua yang terbesar, Sumiyoshi Kai, dan keluarga ketiga terbesar, Inagawa Kai. Kumpulan-kumpulan ini tidak semestinya mempunyai hubungan yang baik sesama sendiri. Ada di antara mereka sering berperang sesama sendiri kerana perselisihan pendapat. Persepsi masyarakat terhadap Yakuza bercampur baur kerana kumpulan yang berbeza mempunyai cara perniagaan yang berbeza-beza. Contohnya, kumpulan Yamaguchi Gumi melarang ahli daripada menjalankan perniagaan berasaskan dadah. Manakala kumpulan Yakuza Dojin Kai terlibat secara besar-besaran di dalam perniagaan tersebut. Di sebalik jenayah yang dijalankan kumpulan Yakuza, terdapat juga sumbangan mereka kepada masyarakat. Contohnya, semasa berlaku bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi, kumpulan Yakuza Yamaguchi Gumi adalah antara kumpulan yang terawal menghulurkan bantuan dan memberikan sumbangan untuk kawasan tersebut. Pertaniannya seperti padi, koko dan getah. Kampung Bogel, Terengganu. Walaupun Kampung Bogel terdekat-dekat La, Pulut Besut telah bertukar nama dengan panggilan Kampung Beliku sejak 20 tahun yang lalu, penduduk sekitar masih senang memanggil dengan panggilan. Setelah menghampiri seorang bomoh wanita, Mona Fendi untuk bantuan gaib untuk meningkatkan kerjaya politik beliau dan mendaki tangga parti. Beliau telah diperlawa oleh Mona Fendi dan pasangannya untuk mengambil bahagian dalam satu percara ilmu hitam. Datuk Mazlan Idris telah dipancung dan badannya dikerat dan sebahagian kulitnya disiat. Mayatnya ditemui dipotong kepada 18 bahagian dan ditanam di sekitar rumah Mona Fendi di negeri Pahang.